Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu siapa yang beramal baik. Allah dalam surah ini bacaan siapa yang lebih Allah suka dari percakapan mengajak manusia kepada Allah dan beramal baik. Waqala innani, dan berkata aku orang yang menyerah diri, Muslim. Jadi percakapan siapa yang lebih baik dan mengajak manusia dan beramal baik. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Dia tak boleh cakap salihah, amal baik. Orang tu baru boleh cakap waqala innani minal muslimin. Jadi orang Muslim ni orang amal baik. Sebab orang Muslim maknanya orang yang menyerah diri kepada Allah. Maksudnya dia submit diri dia completely to the desire of Allah. Menyerah nafsu dia ni itu untuk ikut keinginan Allah. Dia tak ada nafsu untuk ikut keinginan dia. Dia ada nafsu untuk ikut keinginan Allah. Untuk itu dia orang yang menekan keinginan dia. Dia tak ada ikut. Nak je ikut, tekan. Nak je tekan. Kan? Macam keinginan dia nak tidur, dia ada juga keinginan tu, tapi dia tekan. Jadi macam Sufyan, dia nak tidur, dia tak nak tekan. Dia layan dan tidur. Akibat tahajud tak ada, subuh tak ada. Jadi Sufyan ni namanya orang tak ada amal baik. Namanya bukan Muslim. Tapi orang kata, awak orang apa, Sufyan? Muslim. Saya orang Muslim. Padahal dia tak dapat menekan nafsu dia. Rasyidi tak boleh menekan nafsu dia. Boleh tengok perempuan cantik, goda dia dalam bilik, dia dengan perempuan saja. Kat luar dia, kalau kat luar dia malu dengan kat orang, kata berdua dengan perempuan cantik. Dah terbukti dah dia kalah. Perempuan tu goda dia. Dia tak boleh tekan keinginan dia untuk ikut keinginan Allah. Keinginan Allah jangan buat kan. Saya tak boleh. Dia tu bukan Muslim. Muslim ni buat amal baik. Jadi kita untuk dapat taat Allah, kita tak boleh ikut nafsu kita. Macam Yazid, ikut nafsu dia. Kan? Ikut nafsu dia. Mana dapat ikut nafsu Allah? Kita ni sama ada satu je, ikut keinginan Allah atau ikut keinginan kita. Kita tak boleh ikut keinginan Allah kalau kita tak tekan. Kita tak nak semayang, waktu tu sibuk, banyak kerja. Tekan keinginan nak banyak kerja, pergi masjid, solat. Lepas tu nak semayang cepat, tekan keinginan tu, semayang dengan tenang. Jadi sebab orang tak nak tekan nafsu dia, dia tak nak semayang, dia tak nak tekan nafsunya, dia semayang kat rumahnya. Susah semayang kat masjid tu, nak tunggu orang lah,
Lepas tu orang imam tu lambat, kena ikut lambat. Dia tak nak tu. Dia nak semayang tapi tak sampai, nak tekan nafsu dia. Dia nak semayang cepat je. 2 rakaat ataupun semayang subuh terus tidur balik. Ataupun Zuhur dia semayang kejap je kat pejabat dia. Dia tak nak pergi masjid. Susah. Pejabat je. Buat surau kat pejabat. Tak payah pergi jauh-jauh. Kan? Ada satu budak Bangla tu kan, dia jual alat-alat rosak. Saya tengok setiap kali dekat waktu semayang atau masa dia berdiri dekat kedai dia tu. Berdiri, dia salat kat situ aja. Dia tak nak pergi masjid. Nak pergi masjid kena tutup kedai. Ataupun buka kedai. Tak payahlah nak siapa nak jaga. Cakap saya pergi masjid. Tanda lah. Dia yang tak nak buat. Ini sebab tak nak tekan nafsu. Jadi orang nak jadi Muslim ni, orang kena tekan nafsu dia. Tak boleh ikut nafsu. Nak semayang tahajud tu boleh buat kalau tak boleh tekan nafsu. Boleh. Orang semua tidur, bangun pula. Mengantuk saya tu. Tidur lewat. Tapi tekan nafsu bangun juga. Macam Zara dia tak boleh tekan nafsu dia. Bila dia tidur lewat, dia mengantuk. Subuh tadi pun dia susah nak bangun. Tapi tengok aku yang kejut, dia takut lah juga kan. Cuba Yazid kejut. Dia buka, Yazid lah. Tidur balik. Sufyan kejut. Hanzalah, aku tak nak tahan, kamu bukan Amir. Kalau Amir Sab je tu, saya takut. Jadi dia belum ada iman. Jadi dia tak boleh tekan nafsu dia tidur lewat. Tapi orang Muslim ni, lewat ke apa ke, zam, dia boleh tekan. Kita kata itu stres. Bila kita tekan nafsu kita untuk ikut nafsu Allah, kita kata stres tu bukan stres. Allah bagi tenang. Tapi kalau kita tak tekan nafsu kita, kita ikut nafsu kita, kita ingat kita tak stres. Allah capuk bagi stres. Stres ni bukan buat benda kita tak suka sebenarnya. Biasa manusia dapat stres lah. Tapi kalau kita buat benda tak suka untuk sukakan Allah, Allah yang bagi stres, Allah yang hilangkan stres. Walaupun kita tekan keinginan kita, tak suka, tapi bila kita dah semayang tu, kita jadi tenang. Tadi stres. Stres tadi tu. Tapi tawan juga. Sepatutnya kita duka cita lah kan. Tapi tak. Allah SWT buat, selepas kita buat tu, kita kata Alhamdulillah. Tenang aku. Jadi Allah yang bagi tenang bila menekan keinginan kita untuk ikut keinginan Allah. Tapi kalau tekan keinginan kita untuk ikut keinginan bini, itu tekanan. Macam Yazid. Atau tekan keinginan kita untuk ikut keinginan anak, siapa-siapalah selain Allah, itu tekanan. Tekanan tu akan menyebabkan dengan izin Allah penyakit. Saya kat rumah ni susah, penuh tekanan sebab kena ikut keinginan mak, bapa atau isteri. Jadi menekan keinginan untuk ikut keinginan selain Allah, dia tekanan. Tapi menekan keinginan kita untuk mengikut keinginan Allah, dia tenang. Jadi banyak orang dia tak suka nak buat apa orang mahu. Dia suka buat apa dia mahu sebab dia rasa bahagia. Saya dapat buat apa saya mahu ni bahagia. Kalau saya buat ikut apa orang mahu, saya takkan bahagia. Jadi dia pergi kepada kehidupan ikut suka hati. Sampai Allah punya suka pun dia tak hiraukan. Jadi memanglah kita tak suka nak buat apa yang orang lain mahu, tapi kita tak boleh tak suka buat apa yang Allah mahu. Kita kena tekan.
Sufyan dia tak suka buat apa orang lain mau dan termasuk Allah mau. Sufyan, Pendi, Rashidi, semua tak mau. Jadi akhirnya ingatkan bahagia. Rupanya bila tak mau ikut keinginan Allah, Allah SWT bagi tekanan. Dia tak perasan tekanan tu apa asal aku ni ada benda yang tak betul. Dia dah ikut keinginan dia dah. Semua dah ikut. Tapi apa pasal ada yang tak kena ni? Ada yang apa? Ada macam tak betul ni. Apa dia ni? Jadi dia pun buat conclusion sebab saya belum dapat banyak duit lagi. Jadi dia ingat dia ni macam tak tenang sebab duit tak cukup. Bila dia tambah lagi, tak tenang lagi. Tak cukup lagi. Jadi dia terus bekerja, rajin, bekerja. Lepas tu sakit. Tekanan lagi. Jadi mereka ni kata Allah nak cari tenang ni, tak dapat-dapat. Dia orang nak ikut suka hati, ingat nak tenang, bahagia. Kan? Cari duit, cari itu. Tapi tak ada bahagia. Sebab Allah tak bagi bahagia. Sebab dia tak nak mengikut keinginan Allah. Jadi mereka ni macam orang berjalan atas padang pasir, tengok air. Miraj. Bahasa Melayu apa? Dia tengok jauh tu air. Tengok datang tak dapat. Tengok sana air. Jadi dia orang tengok dalam banyak duit bahagia. Dapat tak dapat bahagia. Nak dapat tenang ni nak kena bini lawa. Dah dapat bini lawa tak tenang juga. Bini dah lawa, bini bukan satu je, 2, 3. Ada je. Apa lagi ni? Jadi dia orang lupa kerana mereka lupa yang bagi tenang tu bukan harta dia. Bukan bini dia, bukan dapat apa dia nak. Yang bagi tenang tu tak ada lain, melainkan Allah. Jadi azab Allah bagi pertama sekali. Tekanan. Iaitu tak bahagia, duka cita. Macam ada je tak kena. Tak bahagia. Kereta dah ada, rumah besar, bini, anak, tapi rasa tak bahagia je. Apa je. Jadi salahnya dia tak tahu yang bagi bahagia tu bukan harta dia, rumah dia, anak dia. Yang bagi bahagia tu Allah. Selama ni dia tak ikut perintah Allah. Dia gunakan harta dia pun bukan ikut perintah Allah. Dia gunakan diri dia pun tak ikut perintah Allah. Semua tak ikut. Ikut suka hati. Jadi Allah bagi azab lah kat dunia. Iaitu duka cita, tekanan lah. Orang Jepun banyak tekanan. Seluruh dunia, bukan orang Jepun je. Tapi orang Jepun ni bila dia dah sikit je tekanan, dia malas nak hidup lagi, bunuh diri. Jadi di Jepun banyak orang bunuh diri. Bulan Oktober ni aja, tahun ni melebihi 2,000 orang. Dalam bulan tu je. Selalu bawah bulan 2, bulan 2,000. Tapi bulan Oktober ni kematian disebabkan oleh bunuh diri melebihi kematian oleh COVID. COVID, sepanjang COVID ni kematian tu 2,000 lebih. Tapi bulan Oktober je kematian disebabkan oleh bunuh diri melebihi. Jadi apa masalah ni? Masalah dia tak gembira lah tuan. Tak ada orang nak bunuh diri kalau bahagia pun ada. Mesti duka cita. Mesti susah. Mesti ada sedih, tak ada kena. Tak pernah dapat. Yang itu pun orang ni pun tak suka. Aku dah puas buat dia suka, dia tak suka juga. Ini aku puas buat dia suka, tak suka juga. Macam Yazid dulu. Duka cita je dia. Muka dia. Sekarang pun dia duka cita je sebab tak tahan. Cuba dia tak ada. Tak ada sekarang duka cita. Sekarang duka cita sebab perintah tu tak dibuat. Jadi bila kita langgar perintah Allah ni, kita akan dapat bahagia kan? Sebab yang bagi bahagia tu Allah.
Jadi walau kita kurang duit, miskin, tapi Allah bagi bahagia, bukan makna miskin bagi tak. Dan Allah bagi miskin, orang miskin bahagia bila dia taat lah, bukannya sebab dia miskin. Macam Rashidi miskin, Tak bahagia. tak bahagia dia. Kenapa pula dia tak bahagia? Miskin, kalaulah orang kaya tu kata, orang kaya tu kata aku bahagia, orang miskin mesti tak bahagia kan? Bahagialah. Aku kaya tak bahagia, miskin mesti bahagia, tak juga. Kalau miskin dan kaya, satu perkara dia tak buat, dua-dua tak taat perintah. Jadi sama ada kamu kaya ataupun kamu miskin, tekanan lah. Jadi banyaklah bunuh diri, bukan saja orang kaya, miskin pun bunuh diri juga. Kan? Kalau tak bunuh diri, dia jadi mental illness. Jadi orang Jepun tak nak macam tu. Daripada aku jadi mental illness, baik mati je. Tempat lain dia biarlah mental, kacau orang lain pula. Tiba-tiba dia dengar suara orang mental, suara jin. Jin tu suruh dia bunuh bini kau. Bini kau ni syaitan dia. Terus dia bunuh bapak dia, datuk dia. Ada macam-macam kes kan. Itu semua orang schizophrenia tu kan. Orang mental illness. Lepas tu tengok, cek rekod ada dekat mental. Itu sebab saya suruh Muharis dulu cek doktor supaya dia ada surat. Kalau dia ada pukul sesiapa, dia orang kata ni orang dakwah tu. Sekali dia pergi rumah Agong Muharis nak bagi tahu Agong supaya buat dakwah. Dah kena tangkap. Tapi dia dekat hospital okey lah. Jadi orang yang ada mental hospital dekat ni, dia kalau dia buat apa-apa, orang cek, orang pun tak boleh buat apa. Tak boleh masuk dia jail. Mental. Jadi banyak orang mental ni kat Amerika. Amerika ni banyak orang mental, tapi dia tak ada pula gun law mengawal kegunaan senjata api. Semua orang boleh beli. Apa jadi kat negara dia? Dari dulu dia orang ada perbahasan ni. Orang kaya kata kalau kita tak ada senjata, macam mana kita nak selamat diri kita? Untuk melawan kita kena ada senjata. Debat tu berlaku, tak kesudahan. Akhirnya mereka tetap membenarkan orang beli senjata. Jadi orang yang jual senjata tu tak tahu dia ni mental ke apa ke. Nampak macam okey kan. Rupanya bagi senjata kat orang mental. Jadi dia pergi satu sekolah, 20 orang mati dengan cikgu dia sekali. Dia rendah seluruh dunia. Zaman Obama tu banyak. Trump ni kurang pula ya. Tak ada lagi 4 tahun tu, tak dengar lah. Tapi Obama punya time, sekejap sana, sekejap ini, tembakan, aduh. Jadi banyak orang mental illness sana. Jadi zaman COVID ni, kurang pekerjaan, orang bekerja pun berhenti, retrench. Jadi salah satu punca orang mendapat tekanan, tak cukup duit lah nak makan, nak minum, nak belanja, nak mencari kat mana dia orang kata. Tak ada siapa nak tolong. Kalau ada satu agensi telefonnya boleh dapat duit, no problem lah. Ini tak ada. Banyak orang yang tak makan terpaksa, minum air je, roti ataupun masak telur je kan. Dengan makan Maggi. Berapa lama pula nak makan Maggi tu? Kita pula makan Maggi, budak-budak tu kadang makannya. Jadi keadaan yang dilalui ni membuat tekanan. Berterusan tekanan dapat mental. Atau macam orang Jepun, bunuh diri. Jadi orang mental kurang sikit kat Jepun, sebab dah bunuh diri semua sebelum jadi mental. Tempat lain dia orang tak bunuh diri. Tak, dia memang macam tu. Dia tak sampai tahap orang, dia tak nak. Dia bila dia rasa tak berguna je, dia terus ambil nyawa dia. Yang banyak bunuh diri di Jepun ni antara 20 ke 39 tahun. Bila dah tua tu dia tak ada tekanan lagi lah.
Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni dia tak ada Allah. Masalahnya dia tak taat Allah, tak ada Allah, tak mau percaya pada Allah, mau suka hati, last dunia jadi neraka. Belum neraka betul lagi. Kat dunia ni dah jadi neraka lah. tak bahagia. Kalau satu orang cakap kita kena masuk syurga, selamat neraka, dia kata sekarang pun dah neraka. Belum lagi yang neraka tu dia kata. Jadi Allah SWT buat orang yang tidak beriman kepada Allah ni dan tak taat ni, kan? Kehidupan dunia macam neraka dan akhirat pun macam neraka. Lagi neraka lah. Jadi yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan taat, yang beramal baik, kan? Di dunia ni Allah buat hidup dia macam syurga. Dan di akhirat dia masuk syurga lah. Tak boleh orang yang beriman taat kepada Allah dalam dunia neraka, tak. Dia susah taat, dia miskin mungkin, tapi dia bahagia. Orang miskin yang beramal saleh, beriman, dia miskinnya, tapi bila dia nak, dia doa dapat. Apa yang dia nak susah pula. Dia miskin, okey lah. Tapi bila dia doa, Allah terus datang. Tikus pun Allah tolong nak bagi dia makanan. Bukan bagi penyakit. Tikus pun sahabat tu. Dia kencing, tikus bagi duit emas. Kan? Tikus pun Allah guna untuk selesai masalah dia. Jadi apa yang ada masalahnya? Dia pergi jumpa Nabi. Ini aku. Nabi bilang tu Allah hantar tikus. Hantarkan kau duit emas, ambil lah. Nah. Jadi dia miskin tapi bahagia. Nabi miskin, tapi apa pun dia tak ada masalah. Satu mangkuk susu pun boleh cukup untuk 70 orang minum. Makan untuk 4-5 orang cukup untuk 1,500 orang. Apa yang tak ada? Apa masalah Nabi? Tak ada. Sebab Allah ada sama dia. Orang nak bunuh dia, tak boleh. Orang tu kena bunuh. Jadi kehidupan dalam dunia ni macam syurga. Nak dapat. Minta dia bagi. Itulah kehidupan dalam syurga. Kehidupan dalam syurga apa? Nak dapat. Minta dia bagi. Jadi kalau kita orang yang dekat dengan Allah, dunia kita macam syurga. Kau tengok kehidupan saya dia. Tak payah pergi jauh lah. Sahabat tu zaman dulu ni. Saya ni Yazid. Ada kau nampak saya susah? Ada kerja sama, tak ada kerja sama. Ada susah. Saya tak ada pencen. Ada pencen saya? Tak ada. Ada kerja saya? Tak ada. So macam mana? Keperluan rumah besar, aircon lagi. Aircon. Kamu ada aircon? Tak ada kan? Bilik saya aircon, bilik anak saya aircon. Depan aircon, bil banyak tu. Tak ada kerja, tak ada pension. Orang mesti tanya, mana kau dapat duit? Kan? Jawapannya satu je. Yang bagi duit ni Allah. Kamu nampak kerja, tapi bukan kerja bagi duit. Nampak orang bagi duit, bukan orang tu bagi duit. Allah bagi duit. Apa pun yang berlaku, semua Allah buat. Jadi yang bagi duit kat saya Allah. Jadi tak perlu, saya tak kerja pun dapat duit, saya kerja pun dapat duit. Sebab saya percaya, yakin, yang bagi duit tu Allah. Allah bertindak mengikut percaya saya. Jadi Samad cakap, Amir Sab nanti tak ada kerja, tak ada pencen, ada duit lebih banyak daripada sekarang. Ada kerja. Kerja tu pun bukan tiap-tiap hari saya. Ada masa saya kerja dulu untuk Allah datangkan saya yakin ni. Saya kerja tak dapat duit, tak dapat gaji. Tapi saya kerja juga sebab Allah ajar saya supaya bekerja bukan untuk dapat duit. Untuk taat perintah Allah, untuk sukakan Allah.
Saya kerja juga. Walaupun tak ada gaji. Selagi Allah perintah saya kerja, saya kerja. Berapa banyak kerja saya dapat tak ada gaji, saya kerja juga. Jadi kita hari ni kalau tak dapat gaji mesti berhenti kerja. Sebab kita tak bekerja untuk suka Allah, bekerja untuk dapat duit. Jadi kalau kamu nak dapat yakin tu, tak dapat duit pun kerja je. Untuk suka Allah. Bila kamu bekerja untuk suka Allah, tak dapat duit ke, dapat duit ke, dia ibadah. Dan bila kamu tak bekerja, Allah bagi duit. Sebab kamu bekerja bukan sebab kerja bagi duit, sebab Allah bagi duit untuk suka Allah. Jadi kamu tak nak. Kalau tak ada duit, tak kerja. Tak boleh. Kamu terus kerja. Dia kata, bos kata, tak ada duit nak bagi. Tak apa. Saya bekerja untuk suka Allah. Kerja juga. Berapa lama kau nak kerja? Sampai Allah buat keputusan. Ini tak. Yazid tak sedia. Semua tak sedia. Boleh. Tak mau. Kenapa tak mau bekerja bila tak dapat duit? Kenapa? Sebab kita bekerja nak dapat duit. Kita jangan bekerja untuk dapat duit. Minta maaf, saya nak bagi tahu ni. Siapa bekerja untuk dapat duit, dia bukan ibadah. Kamu cakap kerja pun ibadah. Tak ibadah. Kalau kerja niat dia nak dapat duit. Jadi untuk Allah nak tengok dia ni bekerja untuk dapat duit tak? Allah buat tak ada duit. Kerja tak? Macam saya kan, Allah nak bagi saya bekerja untuk sukakan dia. Allah bagi saya kerja tak ada duit. Saya kerja juga. Oh, benar Naswa ni. Ya tak? Bila saya nak duit, saya tak minta dekat bos, saya minta dengan Allah. Lepas Allah bagi saya duit. Saya kerja, tak ada gaji, tapi saya nak duit. Saya buat apa? Minta dengan Allah. Saya dapat duit. Macam itulah cara saya. Saya tak ada minta dengan bos dia. Dia kata dia tak ada duit. Apa nak minta kat dia pula? Bukan dia je asbab nak dapat duit. Kan? Betul tak? Sebenarnya yang bagi duit Allah. Semua lain tu asbab. Allah boleh tukar. Orang ni tak nak bagi duit, tak apa. Banyak orang lain lagi Allah guna. Jadi apa masalah? Jadi saya dilatih tu, barulah yakin Allah bagi duit. Kerja pun tak dapat duit juga. Bila saya bila bekerja tak dapat duit, saya berhenti, mana nak dapat yakin tu? Saya berhenti, tak nak. Sebab tak ada gaji. Tak boleh. Kalau kita berhenti, maknanya kita bekerja untuk dapat gaji, dapat duit. Kenapa kamu berhenti? Sebab bukan kerja bagi duit. Yang bagi duit siapa? Allah. Jadi walaupun tak ada gaji, terus bekerja. Siapa boleh buat ni? Tak, kalau kamu tak nak buat apa saya cakap, yakin kerja bagi duit takkan keluar daripada hati kamu. Kalau kamu kerja je tak ada duit je berhenti, yakin kerja tak bagi duit, takkan keluar. Dan Allah bagi duit takkan datang. Untuk kamu dapat yakin kerja bukan bagi duit Allah. Kerja tak ada gaji pun kerja. Macam saya. Barulah datang yakin. Bila saya datang yakin Allah bagi duit bukan kerja, saya tak kerja pun dapat duit. Nah, sekarang ni saya tak ada kerja, tak ada pension, tapi saya ada duit kan. Dan duit saya lebih banyak daripada duit kamu semua. Apa pasal? Yakinlah. Jadi yakin ni sebenarnya lah yang kena betulkan bahawa kita nak hidup bahagia. Bukan benda lain. Yang nak dibetulkan tu yakin tu. Yang kita tak nak. Untuk yakin tu Allah kena duga kita. Kita sabar. Ini tak. Tak ada bagi gaji sebulan je, dah berhenti. Mengamuk, marah. Dah. Jadi macam mana? Kita ni percaya sangat majikan kita bagi duit. Oh, tak boleh. Orang percaya majikan dia bagi duit, bos dia bagi duit, ini orang syirik. Syirik kan? Siapa bekerja untuk dapat duit, tak dapat pahala, tak ada ibadah. Kalau kita mau bekerja, ibadah, jangan bekerja untuk dapat duit, bekerja untuk sukakan Allah. Tahu tak? Jadi orang yang bekerja untuk sukakan Allah ni orang kuat iman. Faham tak?
Kalau tak ada tak boleh dia. Jadi sebab itu kena buat dakwah. Kena buat gas macam Nabi. Saya suruh buat ni. Hari-hari mau cakap, tiada yang bagi melainkan Allah. Apa saya nak, Allah saja boleh bagi. Sufyan, benda tu dia tak cakap. Tak masuk. Tak bagi gaji je berhenti. Jadi Sufyan kena cakap, yang bagi saya duit bukan gaji bos saya. Yang bagi duit saya bukan kerja saya. Yang bagi duit saya Allah. Saya kerja tak kerja, bagi duit Allah. Saya bekerja kerana perintah Allah, untuk sukakan Allah, bukan untuk dapat duit. Ni lama dah saya ajar ni. Saya pun dengan izin Allah amalkan. Akhirnya saya tak susah lah. Saya tak kerja pun tak apa. Sekarang saya tak ada kerja, pencen tak ada, baiki rumah sana, baiki rumah sini. Rahim anak saya kata, masyuk ayah. Masyuk abah. Saya bilang saya dapat duit ni, satu orang hadiah saya habis Quran 30,000. Ada orang nak bagi tu, kalau bukan Allah nak bagi. Orang bagi saya kereta sebab saya habis Quran. Siapa yang buat dia orang tu bagi kereta kat saya tu? Dulu tak ada dia nak bagi, kan? Jadi sebenarnya Allah je lah. Dan bila kita banyak duit, Allah suruh lebih daripada apa kita perlu, bagi kat orang. Itu kita kena ikut tu. Setiap hari malaikat turun, 2 malaikat. Satu, doa pada Allah, ya Allah pulangkan balik orang yang bagi sedekah ni. Yang dia bagi kat orang untuk sukakan kau tu, kau kembalikan. Malah bukan kembali sama jumlah, lebih lagi. Dan kau binasakan harta orang yang simpan, tak nak belanja. Macam Sufyan. Sufyan dia tak nak belanja. Nak supaya beli buku, nak buat buku taklim pun tak nak. Jadi Allah binasakan harta. Tak makna binasa berharta tak bertambah cukup. Tak cukup aja. Jadi Allah SWT membuat orang yang suka bersedekah ni tak miskin kan. Tapi bukan kena bagi sedekah dengan niat tak miskin. Niat nak sukakan Allah. Jadi untuk kita dapat iman kuat ni, sebab itu kita kena buat kerja dakwah. Dakwah macam yang saya ajar ni lah, bukan dakwah suka hati ni. Yang cara Nabi Muhammad SAW ni, dengan niat nak buat Allah suka. Dengan skrip percakapan dia. Jadi hidup jadi senang lah macam saya. Hello. Saya senyum selalu kan? Ada tak nampak saya macam stres? Tak nampak kan? Sedangkan saya banyak anak. Saya banyak anak, macam-macam. Anak angkat lagi. Anak angkat lagi lah. Lepas tu anak angkat tu asyik minta duit je. Saya gembira dia minta duit. Saya bagi. Saya kata kalau kamu minta yang tak munasabah, saya tak bagilah. Tiba-tiba nak beli kereta buruk, tak nak. Awak motor pun tak betul lagi. Saya bagi. Anak angkat lah. Bukan anak angkat lagi, saudara mara dia pun dia angkat juga. Tapi itulah guna harta saya. Harta saya tu untuk dibelanjakan. Jadi kalau tak ada pula orang nak dibelanjakan, jadi susah pula saya. Jadi baguslah dia orang kata. Ayah marah ke kalau kami minta duit? Tak ada. Saya bilang, kalau kau minta yang tak munasabah, marahlah. Tak munasabah minta. Kalau munasabah saya bagi. Tak ada masalah. Terus bagi. Sebab Allah akan ganti dengan izin Allah. Kita mau janji, yakin janji Allah. Namanya itisab. Tapi kita belanja duit tu bukan untuk dapat ganti. Untuk sukakan Allah. Jadi bila kita banyak lagi duit, tak boleh bagi pada anak angkat je. Berapa banyak anak angkat dapat? Bagi semua orang lah. Yang perlu. Time tu nanti. Jadi kehidupan macam tu bukan untuk nama. Ada orang bagi untuk nama tak dapat. Kalau buat untuk sukakan Allah. Dan hanya kita boleh buat untuk sukakan Allah bila kita beriman, beramal saleh. Atau kekasih Allah. Barulah boleh. Jadi kekasih Allah ni, orang beriman saya, hidupnya di dunia macam syurga. Belum syurga lagi. Dia dah dalam syurga. Tapi yang tak beriman, beramal saleh, yang iman tak ada, hidup dunia umpama neraka. Dan akhirat terus kena masuk neraka.
Sebab Tuhan yang sama juga memiliki dunia dan memiliki akhirat. Kita tak boleh masuk syurga akhirat. Di dunia kita ni orang sengsara, derita, duka cita, tak ada. Kalau kita orang syurga, kat dunia ni kita orang yang walaupun tak banyak harta, dia bahagia, tenang, bahagia. Dan tenang dia tu boleh nampak kat muka dia. Tak ada berkerutnya, muda je. Orang makin tua ni sebab makin banyak fikiran, risau tu kan. Tapi kalau orang tak ada risau sampai ke tua, mana dia nak jadi dari mana dia nak jadi kerut? Dia punya muka tu berkerut-kerut semana, tak ada. Muda je, tegang aja. Satu orang, saya heran tengok muka ayah ni, muda je, makin muda. Allah buat tu. Tapi asbabnya sebab tak ada risau. Orang dalam syurga tak ada risau dia. Apa nak risau? Nak dibagi, minta diberi. Dah tu. Begitu juga orang yang ahli syurga duduk kat dunia ni, nak dapat, minta dibagi. Sekarang tanya dia, nak jadi orang syurga di dunia dan syurga akhirat atau neraka di dunia dan akhirat? Tuan boleh pilih lah. Kalau nak pilih orang neraka, ikut nafsu sendiri, jangan tekan. Buat sepuasnya. Kamu ingat kamu berjaya, kamu tak mau tekan keinginan kamu untuk tak ikut perintah Allah, akhirnya derita jadi orang neraka dunia dan akhirat. Kalau kamu mau bahagia, tekan keinginan kamu, bawa keinginan Allah, buat perintah Allah dengan cara Nabi besar, dengan niat bahawa suka. Allah suka kita di dunia ni, Allah buat bahagia di akhirat. Selamanya Allah akan masuk dalam syurga.